Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Syiki binti Muhammad Syarif dari 4 PSMP Bahasa Melayu 2. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua kursus pendidikan Islam NPU 3092 bersama dua ahli kumpulan iaitu Nur Hasyah Hayani binti Hatim Azziwir dan juga Muhammad Fadilah bin Khalid. Tajuk tugasan kami ialah banding beza sistem muamalat, sistem munakahat dan juga pendidikan Islam dengan sistem konvensional serta ruang lingkup yang berkaitan dengan ketiga-tiga sistem ini. Berikut merupakan muka hadapan tugasan kami disertakan nama, nombor kad pengenalan, angka giliran, kumpulan, nombor telefon dan juga email pembelajaran. Baiklah, isi kandungan pembentangan kami terdiri daripada banding beza sistem muamalat dengan sistem konvensional, banding beza sistem munakahat Islam dengan sistem konvensional dan yang ketiga dan terakhir ialah banding beza pendidikan Islam dengan sistem pendidikan konvensional. Baiklah, banding beza sistem muamalat Islam dan sistem muamalat konvensional akan dibentangkan oleh saya. Baiklah, apa itu muamalat? Muamalat adalah satu daripada hukum fiqh, iaitu hukum atau ilmu yang berlandaskan oleh syarak Islam yang berhubung dengan perbuatan manusia mengenai harta. Jadi apa-apa urusan yang berkaitan dengan harta adalah termasuk dalam salah satu contoh muamalat. Antara contoh muamalat yang boleh saya sertakan ialah hukum jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, pelaburan, insurans yang takaful, gadaian dan iaitu sistem ar-rahnu. Jadi institusi yang melaksanakan muamalat Islam di negara kita terdapat banyak, tapi yang paling mengaplikasikan sepenuhnya muamalat Islam adalah Bait Al-Mal, pusat pungutan zakat dan juga wakaf. Sabda Rasulullah SAW riwayat Anas bin Abdul Malik bin Malik radhiyallahu anhu, mencari yang halal itu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Maka sistem muamalat ini adalah satu keharusan dan mencari yang halal dalam urusan jual beli itu adalah satu kewajipan. Dalil nakli keharusan jual beli dalam Islam terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'u wa haramul riba. Jadi di sini maksudnya ialah bahawa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba, kata mereka. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli iaitu berniaga dan mengharamkan riba. Ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 275 ini telah menjadi dalil keharusan jual beli dan larangan riba serta larangan yang menyamakan perbuatan jual beli itu adalah riba. Jika dibincangkan tentang banding beza, maka adanya aspek persamaan dan juga perbezaan. Aspek persamaan antara sistem amalan Islam dengan sistem konvensional terdapat tiga, iaitu dari segi tujuan, berhubungan dan juga kelebihan. Dari segi tujuan, kedua-dua sistem ini memenuhi keperluan manusia dalam urusan seharian. Ini kerana sebagai contoh, seorang manusia itu memerlukan sesuatu bahan atau perkhidmatan, maka ia menuntut dirinya untuk pergi mencari bahan atau perkhidmatan itu kepada orang lain yang mempunyai kemahiran ataupun mempunyai bahan tersebut. Jadi di situ berlakunya komunikasi antara dua belah pihak dan berlakunya jual beli atas syarat-syarat dan atas syarat-syarat tertentu yang telah diharuskan dan ditetapkan oleh agama Islam. Begitu juga dengan konvensional. Dari segi perhubungan, kedua-dua sistem ini memerlukan komunikasi dan perhubungan dua hala antara dua belah pihak, di mana tidak berlaku jual beli ataupun tidak berlaku sistem muamalat dalam Islam maupun konvensional jika tidak ada komunikasi antara dua belah pihak. Dan yang terakhir, kedua-dua sistem ini apabila berlakunya di dalam Islam ataupun di dalam konvensional, kedua-duanya dapat membantu taraf ekonomi negara. Kerana sebagai contoh, apabila adanya sistem perbankan, adanya sistem gadaian, pinjam meminjam, pelaburan dan sebagainya, maka di situ masyarakat telah meningkatkan kadar dan aktiviti ekonomi dengan lebih pesat untuk pembangunan negara. Baiklah, sekarang kita akan melihat perbandingan konsep muamalat Islam dan juga muamalat konvensional. Terdapat 7 aspek yang akan saya bincangkan, iaitu yang pertama dari segi definisi. Muamalat Islam ialah perhubungan antara manusia untuk tuntutan sendiri berdasarkan syariat Allah dan serta ekonomi Islam. Manakala konvensional ialah perhubungan dan transaksi jual beli untuk tujuan yang satu, iaitu untuk mengaut faedah bagi satu pihak sahaja. Aspek kedua ialah rujukan. Muamalat Islam mempunyai rujukan Al-Quran, As-Sunnah, Jumhur Ulama, iaitu kesepakatan antara pakar-pakar ulama dalam Islam dan juga pakar perbankan Islam. Manakala sistem konvensional ialah dirujuk pada pakar perbankan barat dan juga atas dasar tuntutan moden. Seterusnya, tujuan muamalat Islam adalah untuk mencapai makmum al-falah di dunia dan di akhirat, iaitu harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa-apa urusan jual beli dalam Islam berbalik pada tujuan yang satu, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manakala sistem konvensional, tujuan muamalah mereka adalah untuk kepuasan peribadi, kehendak dan keperluan peribadi, dan juga untuk pengumpulan harta adalah matlamat dalam hidup mereka. Perbezaan yang keempat adalah segi sumber kekayaan. Muamalah Islam menyatakan sumber kekayaan adalah di alam semesta ini adalah semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang maha pemilik dunia dan akhirat. Manakala sistem konvensional pula
menyatakan bahawa sumber kekayaan yang telah mereka perolehi adalah atas hasil usaha sendiri semata-mata. Yang terakhir ialah aspek pemilikan. Muamalah Islam milik dan hadiah daripada Allah. Maksud suatu hasil daripada muamalah itu adalah pemilikan dan juga pemberian, ini hadiah daripada Allah. Manakala sistem konvensional menyatakan pemilikan hasil tenaga kerja sendiri dan bebas memiliki semua kekayaan, maka di situ berlakunya pengabaian tanggungjawab sosial di dalam urusan jual beli mereka. Sekarang kita akan pergi kepada sistem muamalah secara terperinci untuk melihat perbezaannya. Yang pertama dari sistem jual beli, iaitu al-bai'u. Muamalah Islam dia adalah berasaskan syariat Islam, iaitu berlandaskan kepada konsep ta'awun. Ta'awun yang ini jual beli dalam Islam adalah untuk bekerjasama dan menolong antara satu sama lain. Manakala sistem konvensional berasaskan sumber kapitalis dan sosialis, iaitu suatu sistem jual beli berdasarkan hak persendirian, yang ini monopoli, ataupun suatu sistem jual beli secara pasaran bebas. Perbezaan yang kedua, jual beli dalam muamalah Islam adalah atas barang dan perkhidmatan yang sama taraf dan nilai, manakala konvensional tidak mempunyai persamaan taraf atau persamaan nilai. Muamalah Islam juga mematuhi rukun-rukun jual beli, manakala sistem konvensional tidak menetapkan rukun jual beli ataupun mempunyai rukun jual beli yang tidak jelas. Yang seterusnya, muamalah Islam ini tiada unsur riba dan penindasan, manakala sistem jual beli konvensional mempunyai unsur riba dan penindasan kerana terdapat pelbagai unsur gharar, iaitu keraguan di dalam sistem jual beli mereka. Seterusnya, sistem muamalat mengambil kira halal dan haram suatu barang dan juga mementingkan ciri-ciri barang yang boleh dijual, manakala sistem konvensional tidak mementingkan ciri-ciri barang dan juga tidak mementingkan suatu perkara yang halal dan haram. Antara ciri-ciri barang yang ditekankan dalam muamalat Islam ialah tentang tarikh luput, tentang halal dan kebersihan, tentang keadaan baik, tentang tanda harga, barang berkualiti dan juga bukan barang curi. Baiklah, yang kedua ialah kita lihat daripada sistem perbankan muamalah Islam dan juga perbankan konvensional. Yang pertama dari aspek dasar, perbankan Islam menggunakan prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, manakala perbankan konvensional menggunakan akal manusia. Aspek lebihan, perbankan Islam, keuntungan adalah hasil daripada kontrak perkongsian antara untung dan rugi, manakala perbankan konvensional, keuntungan adalah daripada hasil interest kepada pengguna perbankan konvensional. Aspek yang ketiga ialah hubungan bank dengan pelanggan. Perbankan Islam menggunakan transaksi jual beli, pelaburan atau perkongsian untung rugi, manakala hubungan bank dan juga pelanggan dalam sistem konvensional adalah atas dasar transaksi pinjaman dan hutang semata-mata. Seterusnya, zakat. Perbankan Islam jelas terlibat dengan pembayaran zakat, manakala perbankan konvensional tidak terlibat dengan pembayaran zakat sama sekali. Seterusnya, dari segi akad. Perbankan Islam ialah akad yang telah dipersetujui oleh syariat. Sistem kewangan Islam adalah berteraskan akad yang dipersetujui oleh syarak seperti bai'un bisamil ajil, wadi'ah, mudarabah, musyarakah dan sebagainya. Manakala perbankan konvensional menggunakan akad pinjaman berteraskan riba. Ini kerana operasinya adalah tidak berteraskan akad-akad yang sah dari sudut syarak dan kebanyakan akadnya terlibat dalam sistem pinjaman yang berteraskan riba. Bai'un bisamil ajil, iaitu akad yang telah dipersetujui dalam perbankan Islam, adalah suatu jual beli secara tangguh bayaran. Manakala jika akad konvensional terdapatnya sistem compound, iaitu penalti, maka berlakunya sistem bunga ataupun penindasan terhadap pelanggan di dalam bank konvensional tersebut. Maka dari segi aspek akad sendiri, kita telah lihat bahawa Islam ini sangat mementingkan kebajikan penggunanya berbanding dengan sistem perbankan konvensional. Muamalah yang seterusnya iaitu gadaian ar-rahnu untuk sistem muamalah Islam. Jadi gadaian ini adalah satu sistem hutang bercakap untuk memudahkan peminjam mendapatkan sumber kewangan bagi tujuan keperluannya, sama ada dengan hutang tangguh, nilai bayar, status perniagaan ataupun sebagainya. Baiklah, terdapat banyak perbezaan antara sistem gadaian muamalah Islam dan juga konvensional. Yang pertama dari segi kadar faedah atau riba. Untuk sistem ar-rahnu iaitu muamalah Islam, peminjam tidak dikenakan sebarang faedah, iaitu tiada unsur riba dan interest. Manakala jika sistem konvensional pula, pemberi peminjam akan mengutip kadar faedah hasil daripada faedah peminjam. Maknanya di sini interest atau sistem interest dan riba telah jelas digunakan dalam sistem gadaian konvensional. Seterusnya ialah nilai gadaian. Dalam sistem ar-rahnu, nilai gadaian tidak akan merosot dan berubah serta tiadanya penyelewengan, manakala nilai gadaian dalam konvensional berlaku penyelewengan dan perubahan nilai. Seterusnya, wang lebih gadaian. Jika sistem adanya wang lebih gadaian, sistem ar-rahnu, harga jualan lebihan akan dipulangkan. Maknanya jika
jika hasil gadaian daripada barang gadaian yang telah diberikan oleh pelanggan melebihi daripada hutang yang pelanggan alami, maka sistem Al-Rahnu akan memulangkan lebihan tersebut. Manakala sistem konvensional pula tiada standard pemulangan kepada baki jualan. Dia akan mengaut faedah itu secara persendirian. Seterusnya ialah cas perkhidmatan. Cas dan kos perkhidmatan untuk sistem Al-Rahnu adalah rendah. Maknanya di sini ialah mesra pelanggan. Tapi sistem konvensional, cas perkhidmatannya adalah lebih tinggi dan setengah sistem konvensional memerlukan di dalam aktiviti gadaian ni mereka memerlukan wang pendahuluan daripada para penggadai. Jadi Islam mengharuskan sistem gadaian bagi mengelakkan unsur penipuan kerana bagi menolong keperluan tertentu seseorang yang dalam kesulitan. Tapi sistem konvensional ini telah menggunakan kesempatan mereka semata-mata. Seterusnya, aspek perbezaan dari ketelusan pertimbangan. Sistem Al-Rahnu tidak mempunyai sebarang penipuan timbangan. Nilai timbangan telah jelas ditunjukkan kepada pemberi gadaian, manakala setengah sistem konvensional kaunter gadaiannya adalah tidak telus, iaitu tidak jujur. Tempoh bayaran seterusnya ialah tempoh bayaran. Tempoh bayaran semula bagi sistem Al-Rahnu adalah munasabah, mempunyai sifat tolak angsu dan boleh diterima akal, manakala tempoh bayaran sistem konvensional mempunyai sistem wang tambahan pada penambahan tempoh bayaran balik. Ini adalah umum dalam masyarakat. Maknanya jika lebihan masa yang diberikan tidak dapat para penggadai memberi hutang ataupun duit yang sepatutnya, maka mereka akan mengenakan bunga pada lebihan-lebihan masa yang telah para penggadai gunakan. Terus yang terakhir adalah pembalikan nilai gadaian. Sistem Al-Rahnu akan memberi nilai gadaian yang sepatutnya dengan barang gadaian yang telah para penggadai berikan, manakala sistem konvensional tiada polisi yang menetapkan nilai tara ataupun kriteria untuk menilai barang gadaian tersebut. Seterusnya kita beralih pula kepada aktiviti muamalat yang seterusnya, iaitu pelaburan saham. Terdapat 3 perbezaan antara sistem muamalat Islam dan juga konvensional di dalam aktiviti pelaburan. Yang pertama dari aspek produk deposit, perbankan Islam menyediakan akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas, manakala perbankan konvensional mengenakan deposit tetap terhadap orang yang ingin melakukan pelaburan. So, yang kedua ialah dari segi kontrak yang digunakan. Perbankan Islam menggunakan kontrak al-mudarabah, iaitu persamaan perkongsian dari segi untung dan rugi, manakala perbankan pelaburan konvensional mempunyai kontrak yang tidak relevan. Dari segi pulangan saham pula, perbankan Islam menggunakan perkongsian keuntungan mengikut persetujuan peratusan yang telah dipersetujui oleh dua belah pihak, manakala pelaburan saham konvensional dia menggunakan sistem faedah atau dividen yang tidak jelas. Sistem perbankan yang seterusnya ialah daripada aspek pinjaman atau hutang. Terdapat banyak juga perbezaan antara perbankan Islam dan juga perbankan konvensional untuk pinjaman ini. Yang pertama ialah dari segi kemudahan. Untuk perbankan Islam, dia mengenakan pembiayaan peribadi, manakala untuk konvensional dia mengenakan pinjaman peribadi. Dari segi kontrak, perbankan Islam ini menggunakan sistem tawaruk atau bayu al-ina, manakala perbankan konvensional mengenakan sistem pinjaman. Keuntungan pula adalah dalam Islam daripada hasil jualan, manakala keuntungan dalam perbankan konvensional adalah hasil daripada transaksi pinjaman yang telah dilakukan oleh pelanggan perbankan konvensional tersebut. Seterusnya dari aspek aset. Dalam perbankan Islam, amount adalah tetap. Amount pinjaman adalah tetap sepanjang tempoh biayaan. Riba akan dikenakan jika pembiayaan keseluruhan itu lebih awal. Tapi berbeza dengan pinjaman di dalam perbankan konvensional, amount akan berubah mengikut kepada perubahan kadar pinjaman asas ataupun umum mengetahui istilah best lending rate, di mana amount ataupun bunga akan bertambah mengikut kepada tempoh masa pinjaman peribadi pelanggan dalam perbankan konvensional tersebut. Seterusnya, pemilikan aset untuk perbankan Islam adalah milik penjual itu sendiri, tapi untuk perbankan konvensional dia adalah tidak relevan ataupun tidak jelas atau tidak mempunyai standard pembayaran yang telah ditetapkan. Pinjaman atau hutang jika lewat bayar dari segi perbankan Islam akan dikenakan sistem ta'awid, yang ini ganti rugi terhadap kelewatan pembiayaan atau pinjaman tersebut. Tetapi kalau untuk perbankan konvensional, mereka akan menggunakan compound, yang ini penalti. Jadi secara keseluruhannya apa sahaja keputusan yang diberikan oleh perbankan konvensional adalah untuk mengaut keuntungan terhadap perbankan mereka tersendiri dan telah menindas banyak keuntungan ataupun duit pelanggan yang menggunakan perbankan konvensional itu. Baiklah,
Jadi sekarang kita akan lihat ruang lingkup sistem dalam Islam dengan sistem muamalah yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Baik, terdapat 3, iaitu syumuliyah, menyeluruh, rububiyah, i'tikad iaitu yakin kepada Allah, dan juga yang ketiga ialah uluhiyah. Baiklah, syumuliyah. Sistem jual beli dalam Islam ni kita lihat adalah fleksibel dengan keadaan semasa. Dia sangat menyeluruh di dalam komuniti dan keperluan seseorang manusia. Contohnya sekarang telah berlakunya banyak pembelian atas talian, maka Islam telah meletakkan standard adab jual beli atas talian, ciri-ciri barang yang boleh dijual, penghapusan sistem riba juga adalah sangat penting apabila sistem jual beli atas talian ini mudah untuk berlakunya kecenderungan penindasan. Tapi apabila Islam telah mengharamkan riba, maka perkara ini telah memberi keperluan menyeluruh untuk semua manusia menggunakan sistem muamalah Islam. Seterusnya ialah rububiyah, keyakinan dan sifat tawakal yang utuh kepada setiap rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini umat Islam sangat yakin tanpa sebarang keraguan atas aturan rezeki masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga ialah uluhiyah, yang ini mentauhidkan dan mengutamakan Allah dalam urusan jual beli. Contohnya dapat kita lihat ialah dalam sistem muamalah Islam tiada sebarang unsur keraguan yang gharar, tiada sebarang unsur penyelewengan dan tiada sebarang unsur penindasan dan penipuan nilai. Jadi di sini umat Islam telah mempraktikkan adab dan ilmu yang telah diturunkan dalam sumber Al-Quran dan As-Sunnah, maka tiada sebarang perlakuan menyekutukan Allah dalam urusan muamalah Islam. Baiklah, rumusan daripada persamaan dan juga perbezaan sistem muamalah Islam dan juga sistem muamalah konvensional. Yang pertama, Islam ini adalah telah menetapkan konsep tauhid yang paling asas dalam ekonomi dan jual beli secara dalam cara hidup Islam. Manakala sistem konvensional ini dia tiada konsep iman dan takwa, sebaliknya adalah berbalik kepada kepuasan duniawi semata-mata dalam sesebuah pihak atau sebelah pihak sahaja. Seterusnya, Islam ini juga menetapkan konsep rububiyah, iaitu mengutamakan sifat Allah dalam urusan jual beli, iaitu seperti jujur, yakin dan sebagainya. Manakala sistem konvensional ini ialah suatu sistem ekonomi yang diasaskan oleh pemikiran manusia untuk kepentingan duniawi semata-mata. Sekian saja daripada saya. Pembentangan diteruskan oleh Hasha Hayani. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang sistem banding beza sistem munakahat dengan sistem konvensional, iaitu perkahwinan. Okey. Baiklah, sebelum tu kita perlulah tahu apakah itu maksud munakahat. Munakahat ialah sesuatu yang dikaitkan dengan suatu ilmu berkaitan dengan hal-hal pernikahan atau perkahwinan. Okey, baiklah. Seterusnya, setelah mengetahui apakah itu munakahat, kita perlu tahu apakah itu konsep munakahat. Konsep munakahat terbahagi kepada 3, iaitu sosial, kekeluargaan dan keagamaan. Okey, konsep munakahat dari segi sosial ialah menjalin hubungan sosial antara kekeluargaan, persekitaran keluarga yang baik dan hubungan positif antara ahli keluarga dapat meningkatkan harga diri, rasa selamat, keyakinan dan kemahiran bersosial, terutama dalam kalangan remaja. Okey, sebagaimana kita tahu, remaja kini dia lebih berminat dengan gadget, dengan telefon masing-masing. Jadi apabila ada perayaan, misalnya ada perayaan kan, remaja ni dia tak berborak antara satu sama lain, antara ahli keluarga dia. Jadi apabila kita mengamalkan konsep munakahat, remaja ni akan lebih bersosial dalam kalangan ahli keluarganya. Okey, baiklah, seterusnya kita akan lihat kekeluargaan. Munakahat dari segi kekeluargaan ialah untuk membentuk sebuah institusi kekeluargaan yang harmoni dan sejahtera. Misalnya, dalam kalangan ahli keluarga, untuk kita membina hubungan yang positif, kita perlulah wujudkan persekitaran yang positif melalui contoh dan teladan. Misalnya, ibu bapa dia menanamkan pengetahuan, sikap, tingkah laku dan kemahiran sosial yang positif kepada anak-anak mereka sejak dari kecil lagi. Okey, baiklah, seterusnya ialah keagamaan. Keagamaan ini ialah menuruti perintah yang terdorong oleh Rasulullah. Baiklah, kita telah mengetahui bahawa munakahat ialah sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal perkahwinan. Jadi, dalam sesebuah perkahwinan itu, kita perlulah mengikuti sunnah Rasulullah supaya perkahwinan yang diadakan itu harmoni dan positif. Okey, baiklah, seterusnya setelah mengetahui apakah itu
maksud munakahat dan konsep munakahat. Jadi, mari kita lihat tentang banding beza sistem munakahat Islam dengan sistem konvensional. Okey, baiklah. Mula-mula kita akan lihat perbandingan dari segi konsep dan pengertian. Okey, baiklah. Sebelum mengetahui banding beza antara pengertian sistem munakahat Islam dengan sistem konvensional, kita perlu tahu apakah itu maksud nikah. Okey, maksud nikah dari segi bahasa ialah ikatan dan simpulan. Manakala maksud nikah dari segi syarak ialah merupakan suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan batas hak dan kewajipan serta bertolong-tolongan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan mahram. Okey, sabda Rasulullah. Okey, baiklah. Dan dekat sini kita dapat lihat nikah ni perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah dan digalakkan di dalam Islam serta dituntut oleh hukum syarak sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang membenci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dekat sini kita dapat lihat pernikahan itu merupakan sunnah Rasulullah. Jadi dalam Islam perkahwinan ini sangat digalakkan. Kita akan lihat banding beza antara sistem munakahat Islam dengan sistem konvensional dari segi pengertian perkahwinan. Okey, baiklah. Mula kita akan lihat apakah itu pengertian perkahwinan menurut Islam. Yang pertama, daripada pengertian dari golongan Syafi'i yang bermaksud nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan atau menurut erti majazinya ialah bersetubuh. Dan manakala dari perspektif Islam, perkahwinan ini bertujuan suci dan kesucian itu akan menjadikan institusi keagamaan terutama dalam Islam menekankan aspek rasional, logik dan akal serta merupakan agama fitrah. Okey. Dan seterusnya, perkahwinan ini merupakan satu akad yang mengandungi rukun-rukun atau syarat-syarat tertentu untuk mengharuskan pergaulan atau menghalalkan persetubuhan antara seorang wanita dan seorang lelaki telah bergelar suami isteri. Seterusnya kita akan beralih kepada pengertian perkahwinan sistem konvensional. Okey. Perkahwinan di dalam agama Kristian Roman Katolik 126 dianggap sebagai satu seruan iaitu panggilan Tuhan. Hal ini berbeza dengan perkahwinan dalam Islam kerana perkahwinan dalam Islam tidak diwajibkan. Namun orang Islam berkahwin kerana perkahwinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, pengertian dari canon law yang menyebut perkahwinan merupakan sebagai satu penyatuan secara sukarela antara seorang lelaki atau seorang perempuan seumur hidup dengan mengecualikan semua orang lain. Okey, yang ketiga ialah perkahwinan dalam agama Kristian Roman Katolik pula merupakan penyatuan antara lelaki dan perempuan dari peristiwa Adam dan Hawa yang dicipta Tuhan. Okey, peristiwa tersebut menggambarkan kasih sayang melalui imej dan gambaran Tuhan kepada manusia terhadap Tuhan dan gereja ataupun Tuhan orang Kristian ialah Jesus Christ. Okey. Namun dalam Islam, perkahwinan memerlukan kedua-dua penyetujuan dari kedua-dua belah pihak. Maksudnya Islam ni dia tidak memaksa perkahwinan kan. Jadi dia perlukan penyetujuan dari lelaki, wali dan perempuan, iaitu ada dalam akad dan rukun perkahwinan Islam. Dan terakhir sekali, ST Paul menyamakan perkahwinan kepada ketaatan dan kebaktian Jesus Christ terhadap gereja apabila beliau telah menyerahkan dirinya kepada gereja. Hal ini sangat berbeza dengan perkahwinan Islam kerana perkahwinan Islam merupakan sunnah Nabi dan merupakan cara halal yang Allah telah syariatkan kepada manusia untuk memenuhi fitrah serta keperluan zahir dan batin bagi seorang manusia.
Okay, baiklah, seterusnya kita akan lihat pula banding beza sistem munakahat Islam dengan sistem konvensional dari segi pemilihan pasangan. Okey, dari segi pemilihan pasangan dalam agama Islam, Islam telah menetapkan panduan dalam pemilihan pasangan berdasarkan syarak, iaitu Islam ni, agama Islam dia telah menekankan ciri-ciri khusus dalam memilih pasangan dengan lebih terperinci. Dalam hadis Rasulullah ada menyebut ciri-ciri pemilihan isteri yang bermaksud wanita dikahwini kerana 4 perkara. Yang pertama iaitu hartanya, kecantikannya, darjat dan agamanya. Maka agama yang lebih baik. Maka agama adalah lebih baik. Jadi dekat sini kita ni perlu memilih, kalau pemilihan pasangan terutama wanita ada menyebut kita perlu memilih agama lebih dari segalanya. Maksudnya lebih daripada harta, kecantikan dan darjat wanita tersebut. Kita boleh kaitkan dengan kisah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang digelar sebagai Ummul Mukminin. Beliau sangat sempurna dari segi segala aspek. Misalnya, beliau telah mendermakan semua hartanya tanpa risau sehingga habis. Malah ketika ingin menghembuskan nafas terakhir, beliau masih memikirkan apa yang boleh diberikan untuk agama Islam. Okey, seterusnya. Siti Khadijah ini juga merupakan seorang isteri yang mengikuti sunnah, iaitu Sayyidatina Khadijah dia mempelajari sunnah-sunnahnya daripada Rasulullah. Begitu juga dengan kisah Sayyidatina Aisyah, iaitu isteri Rasulullah yang paling muda dan cantik, juga terdedah kepada fitnah, tetapi beliau sentiasa sabar dan kuat menghadapi dugaan serta berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, kita dapat lihat kepribadian isteri Rasulullah ini sudah tersimpul banyak panduan dan pengajaran yang boleh diambil oleh wanita pada hari ini. Kesimpulannya, untuk memilih seseorang isteri, jadi kita perlulah lihat agamanya dahulu. Kemana tujuan ciri utamanya bukanlah hartanya, kecantikannya, tetapi ialah agamanya. Bagaimana wanita itu menyerahkan dirinya atas jalan agama Islam. Seterusnya saya akan beralih kepada banding beza Islam munakahat dengan sistem konvensional dari segi majlis perkahwinan. Okey, majlis perkahwinan Islam bermula selepas selesai majlis akad nikah agar majlis tersebut diberkati dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana pasangan tersebut telah sah. Okey, seterusnya kemudian diadakan majlis makan dan minum dan mendoakan pasangan pengantin kebaikan. Seterusnya, agama Islam juga menyarankan umatnya bersederhana dalam majlis perkahwinan. Itu Islam menyarankan majlis yang bersederhana, bukannya yang berlebihan seperti pembaziran harta dari segi makanan dan minuman yang berlebihan, menongkok tambah dan maksiat. Misalnya orang yang datang ke majlis perkahwinan tersebut mendandan diri atau bertabaruj untuk tetapan umum, acara tari menari dan sebagainya. Hal ini tidak diperlukan dalam sesebuah majlis walimatul urus kerana hal tersebut perkara tersebut hanyalah sekadar pembaziran dan berlebih-lebihan. Perkara ini sering terjadi kerana adat perkahwinan kita sudah bercampur dengan adat-adat dari agama lain yang mula sebati dan popular dalam kalangan masyarakat kini. Jadi agama Islam sendiri telah menyarankan umatnya agar bersederhana dalam majlis perkahwinan, dan majlis perkahwinan Islam juga boleh diadakan di mana-mana sahaja, asalkan tempat tersebut adalah tempat yang suci. Misalnya Rasulullah SAW sendiri telah mengatakan, khairun nikah aisaruhu, sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah. Hadis Sunan Abi Dawud nombor 217 dinilai sahih oleh Al-Albani. Okay, jadi dekat sini menunjukkan perkahwinan yang lebih mudah itu lebih diberkati kerana tidak berlakunya pembaziran, maksiat dan berlebih-lebihan. Seterusnya kita akan lihat pula sistem konvensional dalam majlis perkahwinan. Majlis dimulai dengan ucapan paderi, iaitu ucapan perkahwinan oleh paderi, termasuk membaca Alkitab Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Baru, Injil dan menaja
pujian dan solat. Hal ini berbeza dengan Islam yang tidak mewajibkan upacara keagamaan. Namun, majlis perkahwinan dalam Islam juga boleh membaca doa dan kitab suci, namun tidaklah mewajibkannya dalam adat perkahwinan orang Islam. Seterusnya, terdapat upacara pemberkatan, cincin-cincin, dan sistem konvensional juga dia bebas untuk melakukan majlis sama ada kecil-kecilan, sederhana atau besar-besaran. Dan dalam kebanyakan agama Kristian juga, perkahwinan dijalankan di dalam gereja. Hal ini berbeza dengan Islam yang boleh menjalankan perkahwinan di mana-mana sahaja asalkan tempat tersebut suci. Okey, baiklah semua, kita akan teruskan dengan banding beza sistem munakahan Islam dengan sistem konvensional dari segi akad. Okey, dalam Islam, rukun nikah terdapat 5 perkara, iaitu pengantin lelaki atau suami, pengantin wanita ataupun isteri, wali, 2 orang saksi, ijab dan sekali ialah ijab dan kabul yang disahkan melalui lafaz akad dan nikah ataupun tazwij. Okey. Seterusnya ialah sistem konvensional. Okey. Dalam akad sistem konvensional, bakal suami isteri dan 2 orang saksi dan padri akan menerima perjanjian perkahwinan. Okey. Dalam Islam, saksi yang diperlukan ialah 2 orang lelaki. Namun, dalam agama Kristian, saksi tersebut terdiri daripada seorang lelaki dan seorang wanita. Okey, perkahwinan dalam konvensional juga disahkan melalui wedding vows dan kissing the bride. Okey, saya akan terangkan tentang wedding vows dan kissing the bride dalam slide yang seterusnya. Seterusnya ialah melalui pengumuman kepada orang awam mengenai perkahwinan yang dirancang untuk dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Okey, dalam pengumuman tersebut terkandung tanggungjawab antara pasangan terhadap suami isteri, pasangan terhadap anak-anak dan harapan mereka pada masa akan datang. Seterusnya, dalam sistem konvensional juga, kontrak perjanjian perkahwinan akan diberikan kepada pasangan pengantin. Hal ini sangat berbeza dan bertentangan dengan Islam kerana Islam dilafazkan dengan akad. Namun, dalam sistem konvensional, kontrak perjanjian perkahwinan juga sudah mencukupi untuk menunjukkan seorang lelaki dan wanita itu adalah pasangan. Berikut merupakan gambar contoh pengucapan ikrar dan wedding vows. Okey. Pengucapan ikrar atau wedding vows ini menunjukkan pasangan meluahkan perasaan mereka terhadap pasangan antara satu sama lain, tentang perasaan cinta, harapan dan sebagainya. Yang terakhir sekali, kita akan lihat banding beza dari segi halangan perkahwinan. Dalam Islam, Islam tidak melarang untuk berkahwin dengan syarat mengikut syariat Islam, iaitu akad dan nikah tadi, ada 5 rukun nikah tadi. Perkahwinan juga adalah salah satu sunnah Rasulullah yang amat dituntut dalam agama Islam. Jadi orang Islam digalakkan berkahwin kerana mengikuti sunnah Rasulullah. Dan Islam juga tidak menggalakkan umatnya membujang kerana telah dalam hidup manusia ni telah menjadi fitrah untuk manusia hidup secara berpasang-pasangan. Namun, beza pula dengan sistem konvensional kerana mempunyai beberapa larangan, iaitu larangan perkahwinan sesama penganut agama Kristian, Roman, Katolik. Tetapi pasangan yang berlainan mazhab dibenarkan. Maksudnya, kalau agama dia lain, dia tak dibenarkan kahwin. Tapi kalau mazhab dia lain, dia boleh pula macam itu. Okey. Dan dalam konvensional, golongan sister dan father dilarang berkahwin. Okey, golongan sister dan father ni merupakan golongan orang-orang paderi dalam agama Kristian. Seterusnya, dalam sistem konvensional juga menggalakkan umatnya membujang terhadap golongan tertentu bagi pengabdian sepenuhnya. Maksudnya macam tadilah golongan sister dan father, golongan tersebut dilarang berkahwin. Jadi mereka perlu membujang seumur hidup mereka untuk mengabdikan diri kepada Tuhan mereka macam tu. Hal ini berbezalah dengan Islam kerana dalam Islam tiada konsep pembujangan yang khusus dan disuruh. Dalam Islam bebas memilih untuk berkahwin jika mampu, dan boleh memilih juga untuk tidak berkahwin. Baiklah, sekian sahaja pembincangan saya untuk kali ini bagi berbanding beza sistem menakahan Islam dengan sistem konvensional.
Seterusnya, Fadilah akan menyambung pembentangan bagi banding beza pendidikan Islam dengan sistem konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah bin Khalid dari kelas BM2 akan meneruskan pembentangan kumpulan kami pada hari ini. Saya akan menerangkan tentang banding beza pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Okay. Sebelum saya meneruskan kupasan saya mengenai isu ini, izinkan saya untuk memberikan maksud pendidikan itu sendiri. Dari segi istilah, pendidikan berasal daripada perkataan didik yang bermaksud bimbingan yang diberikan kepada anak-anak. Manakala dari segi bahasa, pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran sebuah kepakaran yang khusus yang diberikan oleh guru kepada anak didiknya. Okay. Dari segi Islam pula, pendidikan ialah proses bimbingan dan pengajaran berdasarkan konsep Islam dalam membentuk peribadi Muslim yang sempurna. Manakala, definisi pendidikan secara konvensional ialah proses melatih akal fikiran, jasmani serta moral agar menjadi manusia yang baik. Kita dapat lihat terdapat perbezaan daripada definisi itu sahaja antara Islam dan juga pendidikan konvensional. Islam mengatakan bahawa pendidikan ialah proses bimbingan dan pengajaran yang berlandaskan kepada konsep Islam untuk membentuk peribadi Muslim yang sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan peribadi Muslim yang sempurna? Peribadi Muslim yang sempurna di sini dia lebih terarah kepada pembentukan seseorang individu yang mempunyai sikap-sikap terpuji. Manakala dari segi konvensional, dia menyatakan bahawa didik ialah proses melatih akal fikiran, jasmani serta moral untuk membentuk manusia yang baik. Manusia yang baik di sini dia terarah kepada manusia yang boleh berbakti kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Okay. Kita bergerak kepada isi utama kita pada hari ini. Yang pertama iaitu perbezaan pendidikan Islam dan juga pendidikan konvensional dari segi aspek dasar pendidikan. Okay. Dasar pendidikan Islam adalah berpandukan kepada dua perkara iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Okay. Islam sangat berkait rapat dengan Al-Quran dan Sunnah di mana dua perkara ini merupakan sumber utama ataupun rujukan utama umat Islam. Oleh itu, dasar pendidikan Islam akan terarah berpandukan kepada dua perkara tersebut. Berbeza dengan dasar pendidikan konvensional. Dasar pendidikan konvensional adalah berdasarkan fahaman, pendapat individu, akal, idea dan ideologi manusia. Pendidikan konvensional adalah berdasarkan kepada hasil kajian ataupun hasil perbincangan yang telah dikeluarkan oleh individu-individu khas ataupun individu-individu yang berkelayakan seperti ilmuwan, pakar dalam sesuatu perkara, profesor, doktor dan sebagainya. Okay. Dasar kedua untuk pendidikan Islam ialah pendidikan Islam menitik beratkan keseimbangan mental, intelektual, jasmani dan rohani. Ada 4 perkara yang dititik beratkan. Okay. Manakala pendidikan konvensional adalah bertaraskan mental, intelektual dan jasmani iaitu kebendaan. Okay. Ada satu perkara yang dititik beratkan dalam Islam tetapi tidak dititik beratkan dalam pendidikan konvensional iaitu pendidikan Islam menekankan keseimbangan rohani, manakala pendidikan konvensional tidak begitu menekankan aspek rohani tetapi lebih mementingkan aspek kebendaan. Okay. Kerana setiap pendidikan dalam sistem konvensional ni dia lebih terarah untuk dimanfaatkan oleh individu tersebut supaya dapat mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri. Contohnya, seseorang individu tu dia belajar secara dia belajar mendapatkan pendidikan untuk meningkatkan kualiti diri, untuk dapat berjaya, mempunyai kerja yang hebat pada masa akan datang. Yang ketiga ialah dasar pendidikan Islam berkait rapat dengan dosa dan pahala. Okay. Setiap ilmu yang dipelajari dalam Islam boleh dimanfaatkan untuk mendapatkan pahala atau boleh mendorong kepada penyalahgunaan dan boleh menyebabkan seseorang individu itu mendapat dosa. Berbeza dengan dasar pendidikan konvensional yang tidak mempunyai kaitan dengan dosa atau pahala. Tetapi, sistem pendidikan konvensional
telah menerapkan nilai-nilai murni dalam sistem pendidikan mereka. Okay. Memang mereka tidak berkait dengan dosa atau pahala, tetapi mereka masih menerapkan nilai-nilai murni, integriti dalam pendidikan, ilmu yang akan dididik kepada generasi akan datang. Okay. Okay. Bergerak kepada aspek yang kedua, iaitu perbezaan tujuan pendidikan Islam dan juga pendidikan konvensional. Okay. Perbezaan tujuan yang pertama ialah tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay. Seperti yang kita tahu, ilmu dalam Islam terbahagi kepada dua. Satu, ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain ni dia lebih terarah kepada dunia akhirat, alam akhirat. Persediaan seseorang individu untuk menghadapi alam akhirat. Contohnya ilmu ibadah, ilmu tauhid, ilmu akhlak dan sebagainya. Manakala ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang dituntut sebagai persediaan seseorang individu untuk berjaya di dunia. Okay. Berbeza dengan tujuan pendidikan konvensional, tujuan dia adalah untuk mencapai kejayaan di dunia secara maksimum. Okay. Kat sini, sistem pendidikan konvensional dia tidak tertumpu kepada alam akhirat. Dia tak ada kena-mengena dengan alam akhirat, tapi dia bertujuan semata-mata supaya seorang individu itu berjaya memperoleh kejayaan di dunia sahaja. Okay. Sebab dia tak ada mengajarkan ilmu-ilmu selepas kematian. Contohnya reborn ke, tak ada. Dia tak ada ajar dalam pendidikan konvensional. Okay. Perbezaan tujuan pendidikan yang kedua ialah pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu berintelektual dan berakhlak mulia. Okay. Manakala tujuan pendidikan konvensional menegaskan dia terarah kepada pembentukan individu ke arah intelektual. Okay. Tujuan pendidikan Islam lebih terarah untuk membentuk akhlak, manakala pendidikan konvensional untuk membentuk intelektual. Bukan bermakna Islam tidak membentuk intelektual individu, tetapi penekanan tersebut diberikan lebih kepada akhlak individu. Sekiranya individu itu berintelektual tetapi tidak berakhlak, maka ilmu itu tidak berguna. Okay. Manakala sistem konvensional dia lebih menekankan intelektual seseorang individu. Okay, dia bertujuan untuk meningkatkan kualiti seseorang individu supaya menguasai pelbagai kemahiran. Contohnya matematik, sains, kemahiran hidup, sukan dan sebagainya. Okay. Kita bergerak kepada aspek yang ketiga, iaitu perbezaan tugas guru. Okay. Dalam pendidikan Islam dan pendidikan konvensional. Seperti yang kita tahu, guru merupakan insan terpenting dalam menjayakan sistem pendidikan. Tetapi terdapat perbezaan antara tugas guru dalam menyampaikan pendidikan Islam dan juga guru dalam menyampaikan pendidikan konvensional. Okay. Okay. Tugas guru dalam Islam adalah untuk menyampaikan ilmu dan membimbing murid ke arah yang lebih baik. Okay. Manakala tujuan guru dalam pendidikan konvensional ialah untuk menyampaikan ilmu yang pakar sahaja. Okay. Ini bermaksud guru dalam Islam bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi turut memberi bimbingan kepada murid supaya murid tersebut berjaya dipimpin untuk menuju ke arah yang lebih baik. Manakala tugas guru konvensional adalah untuk menyampaikan ilmu yang pakar, bermaksud setiap guru mempunyai kepakaran tertentu. Contohnya, setiap guru akan memegang sebuah subjek yang terperinci. Contohnya, guru matematik akan menyampaikan kemahiran matematik sahaja. Okay. Guru bahasa Inggeris akan menyampaikan kemahiran bahasa Inggeris sahaja. Berbeza dengan guru Islam yang meliputi segala perkara. Dia bukan sahaja menyampaikan ilmu, tapi turut membimbing akhlak murid tersebut. Okay. Perbezaan yang kedua, tugas guru dalam pendidikan Islam ialah untuk mendorong murid ke arah yang selain itu, tugas guru dalam pendidikan Islam adalah untuk membentuk peribadi murid ke arah sikap mahmudah. Apa yang dimaksudkan dengan mahmudah? Mahmudah ialah murid yang mempunyai akhlak-akhlak yang terpuji dalam diri mereka supaya mereka boleh menjadi insan yang mulia. Insan yang berakhlak mulia. Okay. Berbeza dengan tugas guru dalam pendidikan konvensional. Tugas guru dalam pendidikan konvensional hanya untuk mengembangkan dan memaksimumkan kebolehan ataupun kemampuan intelek murid. Contohnya, guru tersebut ditugaskan untuk meningkatkan lagi tahap kepahaman murid terhadap sesuatu aspek tersebut. Contohnya, guru meningkatkan tahap pemahaman murid dalam mata pelajaran sains supaya murid lebih memahami
subjek tersebut. Dan kemampuan intelektual murid tersebut boleh ditingkatkan ke arah yang lebih tinggi. Manakala untuk murid yang kurang faham terhadap ilmu tersebut, akan diajarkan oleh guru supaya mereka lebih mudah memahami subjek-subjek tersebut. Okey. Sekian daripada saya. Terima kasih. Sekian saja daripada kumpulan saya, Fadilah dan Nurasikin. Sekian, terima kasih.